Timah. Tu. Itulah anak penjual bakso yang kena tangkap tu. Tak sangka kan, dah tua, dah berumur, masih buat benda terkutuk kan? Itulah, zaman sekarang ada macam-macam jenis orang. Tata dalam bakso dia tu, dia letakkannya benda tu. Sebab tu bila makan sekali, nak lagi. Pak Haji Ibrahim tu nampak je macam beriman, menyayang, buat solat. Tapi tu semua kan Timah. Makcik! Mulut makcik jangan salah cakap je. Ayah saya tak salah lah. Kalau tak salah, macam mana boleh kena tangkap? Saiful! Mana mi yang ayah suruh kau beli tu? Allah! Apple beli berbola je tadi. Lupalah. Dah kau siapkan semuanya Saiful? Dah ya. Dah tahu dah berbola semua dalam sup ni. Saiful, nanti kalau kamu dah sambung belajar rajin-rajin ya nak? Ayah. Ingat Saiful, ayah sanggup berkorban apa saja demi kamu nak? Baiklah ayah. Saya pun akan belajar betul-betul. Dan saya pun janji dengan ayah, lepas ni kita akan hidup senang. Saiful, kamulah anak yang paling ayah sayang. Kamulah sinar dalam hidup ayah ni Saiful. Kan best kan kalau ibu ada kat sini? Kenapa isteri ibu pergi tinggalkan kita? Saiful, nanti nanti kalau kamu nak keluar, kamu tolong belikan mi ayah takut tak cukup lah untuk kita masak bakso nanti. Yelah, ayah ingat mi tu je. Ayah tak ingat malam ni kan? Malam ni? Ayah, April dah 21 tahun tau, 21 tahun. 21 tahun? Ayah, takkan April 18 tahun lagi? Lah, kau dah 21 tahun nak? Ya, tak apa nak, macam ni. Malam nanti ayah masakan special untuk kamu Boleh ya, kita sambung dulu kita ya. Sejak kecil ayah tak pernah abaikan aku. Segala makan, pakai, semua lengkap dan sempurna. Tiada yang tercicir. Aku bangga dan aku bertuah punya ayah yang sebegitu. Walaupun aku dah tak ada ibu, kasih dan sayang seorang ayah tak pernah berkurang, malah berlebihan. Aku tak pernah merasa kasih sayang seorang ibu. Bagi aku, Haji Ibrahim bin Sani itu adalah salah seorang ayah dan ibu pada diriku. Apabila aku dah meningkat dewasa, aku seperti sudah mengerti apa kisah hidupku. Perniagaan bakso milik ayahku sudah cukup bagiku untuk menampung kehidupan kami. Terima kasih ayah. Tapi setiap kali ulang tahun aku mesti tanya, mana ibu? Ayah, ibu mana? Kenapa ibu tak pernah datang menengok kita ya? Ayah diam membisu. Biar berjuta kali pun aku bertanya persoalan yang sama. Kalau ada pun jawapannya, Saiful, ayah dah lama bercerai dengan mak kau Saiful. Tapi percayalah pada ayah, ibu kau tu seorang yang baik. Namun bagi aku ia hanya satu jawapan yang tidak berpenghujung. Siapa kata cerita ni tiada penghujung dan tiada penamatnya? Setiap cerita ada penamatnya, Tuan. Yang buruk pasti akan menjadi baik. Yang bercinta pasti akan berumah tangga. Yang benci akan menjadi sayang. Setiap cerita ada penamatnya, Encik. Cuma semuanya terletak di tangan kita. Sama ada kita nak ambil buruk ataupun yang baik.
Macam ni lah Mona. Apa yang Mona katakan tu ada benarnya. Tapi alasan Mona tidak cukup untuk menyokong pembelaan atas ketuduhan Mona dalam kes ni. Tapi saya nak tanyalah Mona sebelum tu. Kehidupan awak sebelum ni macam mana? Tahu saya. Saya hanyalah duduk di rumah kebajikan. Saya tak tahu, Cik. Saya tak tahu mana keluarga saya. Siapa saudara mara saya. Saya tak kenal, Cik. Saya tak kenal. Apa yang saya tahu, waktu umur saya 7 tahun, saya keluar daripada rumah kebajikan tu. Saya pergi ke kota Kuala Lumpur tu, Cik. Saya pergi ke kota kemewahan itu, Cik. Tapi orang kata, orang cakap kota tu kota kemewahan, kehidupan dan penuh dengan wang ringgit. Orang kata. Tapi saya rasa bagaikan seperti sangkar yang berduri, Cik. Dan saya melihat semua orang yang mengharapkan kekayaan naif, bongkak. Mereka tak pandang orang macam saya ni, Cik. Diorang jijik tengok saya. Saya tak tahu saya nak duduk mana, Cik. 10 tahun saya duduk dekat kota tu. Saya tak tahu saya nak duduk mana, Cik. Saya hanya mengemis. Saya hanya mengharapkan makanan orang. Saya tak tahu, Cik. Saya tidur tepi jalan, bawah jambatan. Saya tak tahu nak pergi mana, Cik. Oh. Sehingga kan saya bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Zack. Zack? Siapa Zack? Dia ada kena-mengena ke dalam kes ni? Zack telah memberi kemewahan dekat saya, Tuan. Dia telah memberikan segala-galanya dekat saya, Tuan. Dia telah memberikan pakaian yang cantik-cantik untuk saya, barang hiasan dekat saya. Dia telah memberi segalanya dekat saya, Tuan. Nak cakap saya sebagai perempuan simpanan? Tak, Tuan. Sebab dia belum berkahwin, Tuan. Setiap hujung minggu, Zack telah memberi 1 beg bagasi dekat saya untuk menghantar ke Thailand, Tuan. Tapi saya tak tahu pula apa yang ada dalam tu, Tuan. Dan saya tak tanya pula apa yang ada dekat dalam beg bagasi. Saya tak tanya dekat dia, Tuan. Saya tak tahu. Sebab dia telah membutakan saya dengan kemewahan yang diberi kepada saya, Tuan. Alasan ni boleh dijadikan satu subjek prima facie untuk menggugurkan kes Mona. Tapi Mona, saya nak tanya sikit. Apa yang telah terjadi seterusnya? Sehinggalah aku bertemu dengan seorang lelaki yang baik dan berhati mulia. Pada awalnya aku sering datang ke kedai baksonya selepas aku pulang daripada Thailand. Aku melihat wajah lelaki itu. Dia seorang yang sangat peramah, kerja keras. Sehingga kan aku didatangi satu hidayah yang selama ini aku tinggalkan. Iaitu iman, Tuan. Iman. Sehingga kan suatu hari tu aku berani menyatakan sesuatu pada Zack. Zack, ada sesuatu yang aku nak beritahu dekat kau. Tak apa. Aku pun dah beritahu satu. Dia dulu. Mona, Ya, Zack. esok kau akan ke Thailand untuk ambil bagasi yang telah aku sediakan. Tapi ingat, tempat dan waktu yang sama. Baik, Zack. Kenapa? Ada apa-apa tak kena? Tak ada apa, Zack. Cuma ada sesuatu yang perlu Mona beritahu pada Zack.
Apa dia? Zack terlalu baik untuk Mona. Zack yang telah memberi kemewahan semua ni dekat Mona. Kenapa Mona? Kalau Mona ada masalah, Mona boleh beritahu Zack. Mona ada masalah wang. Ke Mona tak sihat? Bukan macam tu, Zack. Bukan macam tu. Mona ada pilihan hati Mona sendiri. Mona nak kahwin dengan dia. Wah. Siapa lelaki tu? Betul kan dia sebab dapat kahwin dengan Mona? Tak sabar saya nak hadiahkan kahwin dekat Mona nanti. Zack tak marah Mona? Betul ke ni, Zack? Meskipun Zack jaga Mona selama ni. Zack serius lah. Pergilah Mona. Aku harap kau dengan dia nanti akan bahagia. Cuma bila kau dah kahwin nanti kau jangan pernah lupakan aku. Tak, Zack. Terima kasih, Zack. Terima kasih. Ayah. Kenapa ayah mesti macam ni ya? Ayah. Apple ni ada ayah seorang je. Apple dah tak ada mak dah ya. Apple dah tak ada ibu. Macam ni ke? Yang ayah tunjukkan yang ayah sayangkan Apple. Aku sayangkan kau lah aku buat macam ni Apple. Sebab aku sayangkan kau Apple. Ini ke cara ayah sayang Apple? Ini ke cara dia? Banyak lagi cara lain yang ayah boleh buat. Tapi kenapa mesti macam ni ya? Ayah kena ingat orang kampung semua, jiran-jiran kita semua kutuk ayah, caci ayah. Kata orang Saiful, kata orang, biar mati anak, jangan mati adat. Takkan aku sanggup nak tengok warisan aku, anak aku mati Saiful. Aku sayangkan kau Saiful. Aku sayangkan kau. Tapi kenapa mesti ayah yang menanggung semua ni ayah? Kenapa? Kenapa ayah? Cukup Saiful, cukup. Ayah dah pernah kehilangan orang yang ayah sayang Saiful, ibu kau. Sudahlah Saiful. Lebih baik kau pergi Saiful. Cukuplah kau tahu yang ayah sayangkan kau seorang Saiful. Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan, maka dengan ini pihak mahkamah memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan tuduhan terhadap Haji Ibrahim Bisani di sebalik keraguan yang munasabah. Mahkamah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati di bawah Akta 39/B Akta Dadah Berbahaya pada 26 Februari 2008 jam 6 pagi di penjara Sungai. 25 tahun yang lalu, aku berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Mona. Dia sangat cantik, baik, tapi aku tak tahu latar belakang dia. Tapi keramahan dia dengan sifat penyayang dia membuatkan kami berkahwin. Tidak lama selepas itu, kami dikurniakan cahaya mata yang bernama Saiful. Masa itu sangat seronok. Tapi kebahagiaan tu tak lama. 3 bulan selepas tu, aku dikejutkan dengan datangnya polis menangkap Mona dan mengatakan bahawa Mona terlibat dengan kes pengedaran dadah di Kuala Lumpur. Aku masih teringat dengan kata-kata terakhir Mona. Abang maafkan Mona, Abang. Maafkan Mona, Abang. Mona tahu Abang kecewa dengan Mona. Tapi Mona nak Abang tahu satu perkara, yang Mona sayangkan Abang dengan Saiful.
Itulah kata terakhir yang berada di fikiranku sehingga kini. Itulah kata-kata terakhir Mona. Saiful selalu bertanya tentang ibunya. Aku hanya mampu menjawab yang aku dan ibunya sudah bercerai. Tetapi sebenarnya Mona dikenakan hukuman gantung. Aku malu untuk memberitahu perkara yang sebenar. Aku malu jika Saiful dihina kerana dilahirkan dengan orang pengedar dadah. Aku tidak mahu buah berpisah 2 kali. Aku tidak mahu. Aku sayangkan kau, nak Saiful. Aku sayangkan kau. Aku hanya mampu pasrah dengan apa ketentuannya. Kemewahan dan kesenangan itu merupakan satu pelengkap bagi hidup. Kesusahan dan kemiskinan itu pula merupakan satu penderitaan. Adakah kamu semua pandang kemiskinan itu? Tidak. Kamu semua hanya pandang pada pangkat dan harta. Tidak mengapalah. Biarlah aku hidup sederhana sekalipun. Yang penting, segala rezeki aku tidak menadah. Namun setelah menemuinya, jawapan terbaik adalah iman bagi pelengkap hidup. Dia seorang pemilik bakso yang baik. Semua orang suka berbakso ayahku. Setiap hari ayah akan buka gerainya pada pukul 4. Tak sampai 3 jam habis semua baksonya dijual. Belum sempat aku merasai nikmat keinsafan, penghujung hidup aku telah mengambil tempat bagi segala keikrafan masa lalu aku. Rupa-rupanya aku adalah mangsa keadaan. Dan aku tak bersalah. Aku tak bersalah. Keluarga aku tak bersalah lah. Ya. Aku mengaku aku yang bersalah. Setelah perbagian Mona untuk berkahwin dengan Haji Ibrahim, aku telah memerlukan satu perniagaan baru. Dunia baru. Hidup baru. Mona, aku kutip dia dari sampah. Aku bagi dia hidup. Aku bagi dia duit, kereta, rumah dan segala kemewahan yang orang lain impikan di bandar metropolitan ni. Kuala Lumpur. Ya, segah namanya dah begitu, jugalah aku berkuasa sebagai seorang tycoon dana. Apa? Bagasi yang mana bawa? Apalah yang bengap sangat kau ni, ha? Mona hantar wang ke Thailand dan kembalikan bagasi kepadamu yang dalam tu ada dadah. Tapi aku belum puas lagi. Aku belum puas. Perempuan bodoh tu aku telah campak dekat tali gantung. Kerana itu hadiah daripada aku untuk hari kelahiran anak dia. Tapi aku belum puas lagi. Selagi kehidupan Mona tidak akan aku hancurkan, selagi Haji Ibrahim tidak aku bunuh, maka aku hapuskan satu persatu keluarganya.
Sekarang Haji Ibrahim, kau rasa betapa sakit negerian orang sayang. Aku kertas daun muda. Mona, maafkan saya Mona. Sebab saya tak dapat memenangkan kes awak dan mencari keadilan yang hakiki untuk awak. Saya faham yang dalam kes ni awak memang tak bersalah. Tapi saya... Macam inilah Mona. Saya harap awak bertabahlah ya. Bertabah untuk menghadapi ujian dan juga hukuman yang diturunkan untuk awak. Saya nak minta maaf Mona. Saya minta maaf. Dah 21 tahun aku hidup tanpa kasih sayang seorang. Sudah 21 tahun aku menjaga Saiful untuk kau, Mona. Namun, aku seolah-olah nampak kau pada dia. Detik demi detik, Hari demi hari, Aku mengharapkan ibu pulang. Ya. Aku kesian tengok ayah. Aku kesian tengok ayah sendiri. aku mendoakan supaya Saiful tidak terbalut selendang hitammu yang pernah membawa kedukaanku. Tapi ayah selalu kata perangaiku mirip dan sama seakan-akan ibuku sendiri. Aku pernah mengatakan sifat Saiful amat mirip seperti kau. Wahai Tuanku, Kau ampunkanlah segala dosa ayah dan ibuku yang sebenar, ya Allah, ya Tuhanku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni rumah Encik Ibrahim ke? Ya, Dek. Kami dari pihak polis. Kami telah mendapati sebuah beg yang berisi darah jenis ganja di kedai Encik. Jadi kami terpaksa tahan Encik atas kesalahan Encik dah buat. Saiful! 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 Apa yang saya buat? Ayah! 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 Kelamnya hilang dan tibanya tenang, hilang derita, jauh dari kusut nyata bila engkau ada. Namun penghujungnya ku hancur bila kau tiba, kau beri cahaya. Tak kusangka penghujungnya gelita. Bila kau tiba, kau obati segala. Namun kau yang menghancurkan semua. Kelamnya hilang dan tiba tenang, derita, jauh dari kusut nyata. Bila engkau ada, namun penghujungnya ku hancur. Bila kau tiba, kau beri cahaya. Tak kusangka penghujungnya gelita. Bila kau tiba, kau obati segala. Namun kau yang menghancurkan ujung jalan gelita.
semua